Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So ini adalah head to head perlawanan akan datang itu perlawanan ke-16 untuk Sabah FC di mana Sabah akan menentang Kedah. Kita akan bertandang ke Stadium Kedah guys. So ini adalah bukan satu tugas yang mudah walaupun kita tahu prestasi Kedah bukan satu benda yang boleh dibanggakan setakat ni. Tapi apapun kita akan pergi lebih mendalam lah untuk video head to head ni, sedikit analisa mengenai prestasi kedua pasukan setakat 5 perlawanan terakhir. Tapi sebelum tu guys, macam biasa untuk head to head punya video ni aku menjemput kamu untuk buat prediction kamu tersendiri mengenai keputusan perlawanan ni, pasukan mana yang bakal menang dan mungkin juga seri lah, dan sertakan berapa gol lah. Okay, so itu syarat dia. Kamu nyatakan berapa gol yang akan dijaringkan oleh pasukan yang kamu rasa akan memenangi perlawanan ni ataupun mungkin seri juga. Dan dia punya limit adalah pada 17 hari bulan jam 12 tengah hari. So selepas jam 12 tengah hari itu adalah last nama yang akan aku ambil untuk prediction bagi match antara Kedah dan juga Sabah ni. So okay, jom kita teruskan kita punya perkongsian data mengenai perlawanan yang akan datang ni. So inilah kedudukan liga terkini di mana Sabah masih lagi berada di tangga kedua. Setakat ini 15 perlawanan telah dilalui dan Sabah telah mengutip sebanyak 34 mata, 3 kekalahan. Di dalam prestasi yang cukup bagus, manakala Kedah berada di tangga ke-8. Kedah adalah merupakan satu tim yang berada di satu kedudukan yang cukup baik pada Liga Super pada tahun 2021, tapi entah apa jadi pada tahun 2022 ni macam tidak berapa konsisten di orang punya persembahan, dan of course lagi dengan perpindahan beberapa pemain utama mereka yang beralih ke klub Sabah FC lah, dua player, aku rasa player utama Kedah tu. So Kedah sekarang berada di sekali lagi berada di kedudukan ke-8 dengan 17 mata, dengan sekarang ini telah mengutip sebanyak 6 kekalahan dan juga 5 kemenangan. So bukan satu prestasi yang cukup untuk pasukan Kedah lah, dan keputusan 5 keputusan terakhir yang membawa kedua pasukan berada di tangga seperti mana yang kamu lihat ni, ini adalah yang seperti telah mereka lalui. Aku mulakan dengan Kedah dulu lah. Kedah telah mengutip sebanyak 3 kekalahan, 1 menang dan 1 seri, gol sebanyak 18 dan bolos sebanyak 24. Tinggi jugalah bolos Kedah ni. So walau macam mana pun kita kena tengok di sini ialah sewaktu Kedah beraksi di stadium diorang sendiri, diorang belum pernah mencatatkan sebarang kekalahan, di mana mereka telah menang menentang Sarawak sebanyak 3-1 dan juga seri dengan Negeri Sembilan 0-0. So ini adalah faktor yang kita kena tengok lah untuk pasukan Kedah ni, kerana kita akan bertandang ke stadium diorang untuk perlawanan ni. Manakala Sabah pula guys, sama ada home ataupun away, tolak JDT lah. JDT kita kalah pada perlawanan tu, home lagi sebanyak 2-1. Tapi selepas JDT kita telah mengutip kemenangan demi kemenangan, comeback demi comeback, membuahkan hasil membawa pulang 3 mata pada tiap perlawanan tersebut. Again home ataupun away, kita masih mendapat 3 mata, dan gol yang telah kita jaringkan setakat ni sebanyak perlawanan yang telah kita lalui adalah sebanyak 25 gol dan juga dan juga 13 bolos setakat ni. So antara yang terendah jugalah. So perlawanan sebelum ni guys, di mana match ke-6 Kedah telah bertandang ke Stadium Nikas, kita telah berjaya mencatat kemenangan membelasah pasukan Kedah sebanyak 4-0 pada perlawanan tu, dengan jaringan 3 daripada Amri Yaya dan juga 1 daripada Pak Tesu. Ini memang epic lah. Aku antara game favorite aku lah untuk Sabah pada musim 2022 ni, pasal satu gerakan yang cukup cantik, satu teamwork yang cukup cantik telah dilakukan, especially untuk gol Amri Yaya lah pada perlawanan tersebut. So apapun, ini juga boleh menjadi tali ukur untuk kita sama ada menentukan prestasi Sabah macam mana untuk berhadapan dengan Kedah sekali lagi pada pusingan kedua di home untuk pasukan Kedah. So di antara benda-benda yang menarik untuk aku sentuh mengenai pasukan Kedah ni adalah permata baru. Itu dikatakan oleh salah seorang daripada komentator untuk pasukan untuk match pasukan Kedah hari itu, iaitu Mahmud Al-Mardi ni guys. Okay, kalau kamu tengok Mahmud Al-Mardi ni, dia ni winger, dia boleh berada di kanan dan juga kiri, dan ketangkasan dia ni menghampiri Sadil juga aku tengok. Not bad gerakan-gerakan yang dia lakukan, gelecekan, menipu pemain pun boleh tahan juga dia ni, dan percubaan dari jarak jauh dia pun not bad juga. So that's why aku cakap dia ni merupakan salah satu pemain yang mempunyai ciri-ciri hampir dengan Sadil, yang mampu untuk mengucar-ngacirkan benteng pertahanan lawan, dan kemampuan dia untuk meledakkan gol juga cukup baguslah.
di mana kombinasi antara dua ni iaitu Mahmud Almardi dan juga Ronald Ngah ni setakat 5 perlawanan telah menyumbangkan sebanyak 3 gol. Tidak banyak gol, tapi cukup membuktikan yang kombinasi mereka berdua ni adalah mampu untuk membuat sesuatu kepada pasukan lawan mereka. Itu Mahmud Almardi. Untuk Ronald Ngah pula guys, kita tahu dia ni bukanlah konsisten sangat untuk menjaringkan gol. Dia pun macam kita punya player juga Imbalo, sering dikatakan tidak beraksi dengan cemerlang oleh peminat-peminat pasukan Kedah. Walau macam mana pun, satu benda yang aku risau tentang Ronald Ngah ni, sekiranya dia dalam form, on form, dia boleh menjaringkan sebanyak 3 gol. Dia mampu untuk menjaringkan hat-trick dan juga 2 gol. Itu bila kita follow dia punya previous match untuk pasukan Kedah, di mana Ronald Ngah ni memang credibility dia untuk menjaringkan gol sebenarnya wujud, tapi kekerapan dia tidak begitu tinggi lah. Tapi again, bila dia betul-betul on form, dia mampu untuk meledakkan hat-trick pada satu perlawanan. Itu yang aku risau lah, pasal aku nak tahu untuk lawan Sabah ni, especially beraksi lagi di Stadium Kedah, bolehkah dia tiba-tiba mencari kembali sentuhan berbisa dia tu. Dikenakan lagi dengan kemasukan Almardi sekarang ni yang banyak memberi ruang dan peluang untuk Ronald Ngah untuk membuat larian. Itu benda yang betul-betul aku kena tengok lah. Dan bagi pasukan Sabah pula guys, kalau kamu tengok sini daripada rekod 5 perlawanan terakhir Sabah ni, walaupun kita berjaya memenangi perlawanan tersebut, tapi kita kerap kali dibolosi lebih awal oleh pasukan lawan kita, iaitu separuh masa pertama. Luckily kita mampu buat comeback. Sekiranya luck untuk kita membuat comeback pada perlawanan akan datang tidak ada, so ini adalah menjadi kerisauan sebenarnya untuk aku. Tidak dinafikan defensif kita, midfield kita memang cukup bagus, tapi again aku mau sentuh sekali lagi, forward kita belum begitu cemerlang sebenarnya. Walaupun Amri Yahya telah menjaringkan 2 gol yang cukup epik untuk menentang Melaka, tapi menentang Sarawak beliau tidak berjaya menjaringkan sebarang gol, membuktikan lagi bahawa kemampuan sebenarnya forward kita tidak begitu konsisten, di mana untuk Sarawak ni Badrul Bakhtiar telah menjaringkan gol. Again, player-player lain kita mampu untuk menyumbangkan gol sebenarnya, tapi sejauh mana kita boleh mengharapkan player-player yang bukan berada di forward untuk menjaringkan gol, itu juga menjadi kerisauan aku. Dan aku ingin sentuh sekali lagi bahawa untuk Jose Imbalo ni, adakah menentang Kedah ni akan menjadi stage untuk beliau membuktikan sebenarnya bagaimana kemampuan dia untuk menjadikan gol, pun menjadi tanda tanya kepada kita. Ini yang aku risau sebenarnya. Bukan Sabah tidak mampu mengawal perlawanan, bukan Sabah tidak mampu untuk membuat serangan, tapi penyudah Sabah masih menjadi persoalan sekarang ni. So itulah dia guys, bidasan secara ringkas daripada aku untuk kedua pasukan Kedah dan juga Sabah, dan kita sudah berada di video terakhir sekarang ni, di mana aku akan bagi prediction aku untuk perlawanan ni. Okey, walaupun kita nampak di situ sekali lagi rekod perlawanan Kedah tidak begitu cantik, tapi kita tidak boleh menafikan home rekod Kedah yang setakat 5 perlawanan ni belum mencatatkan sebarang kekalahan lagi. Tapi again, away dia memang cukup teruk lah, di mana Sabah telah mencatat 4 kemenangan untuk perlawanan terakhir mereka, home dan juga away. Tapi again, aku sentuh sekali lagi, aku masih meragui ketajaman barisan hadapan kita, dan kita sebenarnya masih mengharap kepada Amri Yahya yang sekarang ni beraksi dengan cemerlang, tapi kekerapan untuk dia menjaringkan gol bagi setiap perlawanan yang berbeza sebenarnya cukup kurang. Tapi bila dia start menjaringkan gol, memang bukan tipu lah. Okey, setakat ni sudah melawan Kedah 3 gol, melawan Melaka 2 gol. Gol semua yang dijaringkan oleh Amri ni memang cantik lah, memang padu gol dia. So prediction aku untuk perlawanan ni guys, aku banyak kerisauan aku. Aku first time bila aku buat prediction, bila aku meletakkan prediction ni, aku berasa ragu-ragu. First time ni sebenarnya. So that's why aku letak 50-50. Bagi aku, again, reason yang aku bagi untuk Kedah dan juga reason aku bagi untuk Sabah. Sekali lagi, Kedah akan beraksi di stadium mereka sendiri. So aku punya prediction untuk perlawanan ni adalah 50-50 lah sebenarnya. So it's either Kedah mampu untuk mengejutkan Sabah, atau Sabah berjaya meneruskan rekod cemerlang mereka di kempen Liga Super tahun 2020 ni guys. So itulah guys di penghujung video. Aku ingin melihat prediksi kamu untuk perlawanan Sabah, Kedah menentang Sabah di perlawanan ke-16 ni. Sila letakkannya di ruang komen di bawah. So satu orang satu prediction sahaja. Letakkan dengan jelas lah supaya senang aku mau tengok Sabah berapa, Kedah berapa. Kadang-kadang bila kamu letak terlalu panjang tu macam payah aku mau tengok berapa prediction kamu letakkan.
Dan sekali lagi, prediction terakhir aku akan terima adalah pada 17 hari bulan, 12 tengah hari. Sebelum perlawanan lah, sebelum perlawanan bermula pada sebelah petang. So guys, hingga kita berjumpa lagi pada video seterusnya, itu ulasan untuk perlawanan ni. Dan juga pemenang, siapa yang berjaya menekal untuk perlawanan ni. Assalamualaikum.